Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan pada video yang lalu, saya ingin berkongsi dengan anda pengalaman saya di mana bagaimana terjadinya kemalangan saya di langgar belakang. Tengah bawa kereta, anda tengah bawa kereta, stop di traffic light. Sementara lampu nak tukar jadi hijau, tiba-tiba datang kereta daripada arah belakang, hentam dari anda daripada belakang. Apa perasaan anda pada waktu itu? Pastinya perasaannya gemuruh, marah, geram, semua bercampur. Saya pernah mengalami dua situasi. Dua kali dilanggar belakang. Situasi lebih kurang yang sama. Saya stop di traffic light. Dan sewaktu saya stop di traffic light itu, tiba-tiba datang daripada kereta yang tak tahu daripada arah mana, hentam anda daripada belakang. Pengalaman saya pertama sewaktu di 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lepas. Dan yang terbaru adalah lebih kurang 2 minggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di negara kita. Aduh, saya tak boleh nak bayangkan macam mana. Pada waktu itu sudah buat report semua, sudah macam-macam proses sudah bermula lah. Sudah pergi ke bengkel, tapi jelah dalam tempoh selepas aksiden dan tempoh 2 minggu tu banyak prosedur yang kita buat, tapi kereta masih lagi belum dihantar ke bengkel kerana barang yang di-order tu belum sampai. Elok je semua report semua dah dibuat, kita dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan semua bengkel, even balai polis yang mengurus bahagian saman bahagian kes aksiden ini pun ditutup kaunternya. Jadi terpaksalah tertangguh sehingga sekarang dah hampir 2 bulan lebih kereta masih belum dibaiki. Jadi tuan-tuan, pada video kali ini saya ingin kongsikan dengan anda apa dan bagaimana caranya untuk kita bertindak bila mana kita dilanggar belakang. Itu paling penting lah supaya kita tidak bertindak ikut emosi. Pastinya memang kita, bila mana kita dilanggar belakang, of course perasaan marah, perasaan geram itu ada. Pada waktu itu memang itulah perasaan yang ada, yang saya rasa pada waktu itu. Tapi nak buat macam mana, dah itu aksiden. Bila sebut kata aksiden, benda ni tak disengajakan, benda yang nak berlaku. Jadi disebabkan saya dah ada pengalaman yang pertama dahulu pada 3 tahun lepas, dilanggar belakang juga. Dan saya rasa bila kali kedua terkena ni, saya sudah biasalah, saya sudah bersedia apa yang perlu dibuat. Dan saya nasib baik, alhamdulillah kereta saya masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh berfungsi. So walaupun tidak dihantar ke bengkel, alhamdulillah kereta masih lagi bergerak. Cuma kemik di bahagian belakang tu memang maklumlah bila dah dilanggar kan. Jadi pada video kali ini saya ingin share apa tindakan yang perlu anda buat. Jangan bertindak ikut emosi, jangan bertindak ikut perasaan semata-mata, kerana ianya tidak elok. Kerana bila kita bertindak ikut emosi, kita dah lihat banyak contoh, banyak kisah yang berlaku di negara kita, yang mana berlakunya pergaduhan di jalan raya, tengah-tengah jalan raya dan mengakibatkan kematian. Jadi itu situasi yang sangat menduka citakan lah. Okey, berbalik kepada tajuk saya pada video kali ini, saya ingin share dengan anda apa yang perlu dibuat bila mana anda mengalami aksiden dilanggar belakang. Yang pertama, jangan panik. Jangan panik dan jangan cuba bertindak di luar kawalan. Kemarahan anda jangan sampai emosi, jangan sampai perasaan amarah anda mengawal tingkah lakunya, kerana tindakannya, efeknya akan menjejaskan keharmonian kita semua. Yang pertama. Yang kedua, anda perlu berbincang dahulu dengan cara yang baik dengan si yang melanggar kereta kita itu. Bincanglah apa nak buat kan, explain dulu betul-betul. Kalau perlu dia minta maaf, kalau anda perlu minta maaf dahulu.
kan, tak perlu nak kecoh-kecoh, tak perlu nak bertengkar di tengah-tengah jalan. Nanti kan tengah-tengah bertengkar, tengah-tengah huha-huha di tengah jalan, datang kereta lain, pam. Itu yang kedua, bawa berbincang. Yang ketiga, di tempat kejadian tu juga pastikan anda kalau boleh kontrol lalu lintas. Kalau anda dalam kereta tu ada partner ke, ada siapa-siapa yang bersama dengan anda, pastikan kawal lalu lintas dahulu. Itu penting supaya kenderaan belakang sana tidak tiba-tiba terlanggar kereta anda yang tengah stuck di tengah-tengah jalan tu. So pastikan, anda kena pastikan trafik terkawal. Pastikan ada somebody yang jaga trafik bahagian daripada arah kedua-dua arah supaya orang pemandu lain nampak kereta anda. Kalau perlu letak kon. Kalau ada lah. Kalau tak ada, letak somebody supaya jaga lalu lintas. Itu tips yang saya dapat daripada pakcik saya sebagai seorang polis. Dia bagi tahu yang penting jaga lalu lintas. Jangan sampai orang lain langgar anda daripada arah yang kedua-dua arah lah. Dan kalau itu yang berlaku, akibatnya lagi teruk, boleh mengancam ke nyawa anda, nyawa orang yang berada di tempat kejadian. Okey, yang keempat, anda perlu bagi tahu, explain. Perlu ke explain? Tak payah kot. Cumanya anda perlu minta hasil perbincangan itu. Anda perlu pastikan sama ada kereta anda tu boleh bergerak ataupun tidak, kan? Kalau kereta anda boleh bergerak, kereta dia boleh bergerak, so terus ke balai polis untuk buat report. Itu yang perkara yang paling penting. Report polis mesti dibuat. Jangan cuba-cuba tak buat report. Siapa yang salah itu polis yang tentukan. Bukan anda, bukan si yang langgar. Walaupun si yang langgar kita tu tidak memberi kerjasama. Contoh, dia kata kita yang silap. Dia yang langgar kereta kita, tiba-tiba dia yang kata kita yang silap. Itu sesuatu yang jelah boleh mencetuskan kemarahan kita yang dilanggar. Betul tak? Jadi bila anda lihatlah, anda boleh nilai sendirilah mereka yang langgar kita tu. Jika ia tidak memberi kerjasama yang sewajarnya, maka anda terus bergerak ke balai polis. Lupakan dia, abaikan dia. Cuma jangan lupa ambil nombor plate kereta, jenis kereta yang melanggar anda, dan snap road tag di bahagian cermin hadapan kereta yang langgar kita tu. Itu yang benda yang penting. Dan anda terus ke balai polis untuk buat report. Dan kalau boleh, jangan lupa juga ambil gambar persekitaran tempat kejadian itu, jam berapa. Itu penting sebab masa nak buat report, maklumat sebegitu, polis akan tanya, polis officer akan tanya untuk dia masukkan ke dalam report. So tak perlu nak kecoh-kecoh. Kalau si yang melanggar kita itu tidak memberi kerjasama yang sepatutnya, dia yang bersalah. Contoh, dia yang langgar kita, tiba-tiba dia tak mengaku silap. So tak payah nak bertengkar kat jalan raya, terus ke bala dan buat report. Polis yang akan tentukan sama ada dia yang bersalah ataupun kita yang bersalah. Tapi di Malaysia ini, kalaulah berlaku kemalangan sebegitu, of course lah yang melanggar itu akan dikatakan bersalah until proven otherwise. Itulah situasinya. So bila dah pergi buat report, ini saya cerita ini berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman 2 kali saya dilanggar belakang. Pergi buat report. Bila dah buat report dekat balai, so dia akan bagi anda report tadi. So anda balik dulu, bawa balik kereta anda. Kalau kereta anda boleh bergerak lah. Kalau tak boleh nak bergerak, kena panggil onto, pergi ke bengkel yang ejen insurans anda cover. Panel kepada insurans anda. Itu penting. Okey. So bila dah buat report,
So settle semua report. Macam saya cerita kereta saya boleh berjalan kan, kereta saya boleh bergerak. So bila buat report, dah selesai report, balik rumah dulu, kita tunggu dulu dalam tempoh mungkin 2-3 hari untuk keputusan kes. Keputusan kes. Ini saya cerita ni saya di pihak yang benar, di pihak yang benar. Bagi yang dia sepatutnya, saya dan juga si yang melanggar itu sepatutnya dia pun perlu buat report juga untuk supaya senang keputusan polis untuk membuat sama ada siapa yang bersalah ataupun siapa yang tidak bersalah. Okey, situasi saya hari itu, saya pergi buat report dan alhamdulillah yang melanggar saya tadi dia mengaku silap lah. Dia mengaku silap. So tak ada masalah. Tidak ada pertengkaran langsung, tidak ada pergaduhan, perbincangan pun berlaku dalam keadaan yang baik. Dia mengaku dia silap, saya pun tidaklah terasa hati sangat, wah, terasa geram tu ada juga. Tapi boleh kontrol, benda tu boleh dikawal dan boleh dibawa berbincang. So buat apa nak gaduh kan? Buat apa nak gaduh? So pergi balai. Dia buat report, saya buat report dan tunggu keputusan kes. Tunggu keputusan kes. Dan bila tunggu keputusan kes, polis dia akan keluarkan result dia, siapa yang silap. So dokumen-dokumen ini penting untuk anda bawa kepada bengkel untuk proses pembaikian. Macam saya kereta saya Ford. So saya prefer decide untuk bawa ke bengkel Ford Center. Ford Center. So bila dah bawa ke Ford Center, saya pun berbincang dengan dia begitu gini. Dia bagi tahu beberapa dokumen diperlukan seperti yang saya sebutkan tadi lah. Beberapa dokumen diperlukan untuk proses buat pembaikian. Yang pertama, dokumen apa yang diperlukan semasa proses untuk membaiki kereta. Itu penting. Yang pertama, report tadi. Report yang kita buat tadi. Report kita dan report pihak lawan. Itu sangat penting. Itu dokumen yang diperlukan. Dan yang ketiga, keputusan kes. Sama ada dia yang bersalah ataupun saya yang bersalah. Tapi dalam situasi begini, of course lah, kita dah tahu dah yang melanggar belakang kita tadi, dialah yang bersalah. So, keputusan kes. Tiga dokumen penting ini. Yang keempat, cover note insurans kita. Yang ni yang penting untuk kita bawa pergi kepada bengkel untuk proses pembaikian dan claim ke atas insurans kereta yang melanggar kita tadi. Dan yang keempat, biasanya dia akan minta juga itu, tapi biasanya bengkel yang akan dapatkan iaitu insurans kereta yang melanggar, cover note insurans kereta yang melanggar kita tadi. So yang tu kita tak perlu risau, itu bengkel yang akan uruskan. Kita cuma sediakan cover note insurans kita, report kita, report pihak lawan dan keputusan kes. Dan of course lah geran kereta. Geran kereta ataupun kopi geran kereta dan cover note insurans kita. Itu dokumen-dokumen yang diperlukan dan bawa ke bengkel. Bengkel akan menilai bahagian mana yang rosak, dia akan ambil gambar, so dia akan buat penilaian. Dan akhir sekali dia akan panggil adjuster daripada insurans yang akan menilai kerosakan kita dan berapa kelayakan yang kita boleh claim ke atas insurans kereta yang melanggar kita tadi. Jadi begitulah ringkasannya. So prosesnya agak mengambil masa. Memang mengambil masa. Saya dah bincang dengan dia berapa lama. Dia kata paling kurang di bengkel saja hampir 1 bulan. 1 bulan. Saya tak boleh nak bayangkan macam mana. Tapi begitulah. Nasib baiknya kereta saya ni masih lagi boleh bergerak. Cuma kemik di bahagian belakang. Kemik di bahagian belakang tu, yalah, tak cantik lah, tak comel lah katakan. Tapi yang penting kereta tu masih boleh bergerak. So sekarang ni isu berkaitan dengan PKP. Bila terlaksananya perintah kawalan pergerakan,
makanya kereta masih belum boleh dibaiki. Bengkel pun masih belum beroperasi, dan saya punya keputusan kes dah 2 bulan tempoh PKP ni tak boleh nak didapatkan lagi. So tertangguhlah sampai ke hari ini kereta masih belum dibaiki. Namun apa boleh buat? Kita cuma merancang. Lihatlah bagaimana 12 Mei nanti kalau PKP dah berakhir, maka baru boleh baiki. Tapi saya rasa lah lepas raya lah. Saya ingat mungkin lepas raya lah. Lepas raya baru boleh pergi hantar bengkel. Dan saya cubalah minta supaya cepatkan sikit. Banyak benda nak kena buat. Kereta nak dipakai. Banyak urusan yang perlu dibuat. Okey, begitulah serba sedikitnya pengalaman saya di langgar belakang dan apa yang perlu dibuat. So tak payah nak kecoh-kecoh kalau kita dilanggar belakang oleh somebody. Kalau nampak yang melanggar kita itu tak boleh nak berikan kerjasama, tak payah nak gaduh. Tak payah nak gaduh di tempat kejadian. Yang penting jaga keselamatan diri anda semasa di tempat kejadian agar tidak dilanggar kereta lain, dan jaga keselamatan diri anda agar anda tidak diambil kesempatan oleh somebody else. Saya tak pandai nak explain pasal benda tu. Korang kena tanya kena tanya orang lain jugalah. Sebabnya bila berlaku kemalangan, mesti ramai yang datang nak offer bantuan. Kereta yang penarik kereta tu, mesti dia datang nak offer, bawa suggest ke bengkel-bengkel sekian-sekian. Itu anda kena hati-hati. Saya tak boleh nak bagi tahu lebih sebab saya pun tak tahu pasal itu. Cuma saya diberitahu, cuma hati-hati dengan mereka yang nak offer bantuan. Takut nanti dia, yalah, manusia sekarang kita tak boleh nak percaya 100%. So hati-hati, jaga diri. Dan akhir sekali, semoga video kali ini saya bermanfaat untuk diri anda dan anda yang semua yang menonton. Jika anda rasa video ini sangat bermakna untuk anda, jangan lupa subscribe YouTube channel Azizul Ahmad untuk anda dapatkan update-update terbaru daripada Azizul Ahmad channel. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.